لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ومشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للإنسان قوة الحياة والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ووالاه. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم سهل لنا طريق الجنة وأدخلنا الجنة مع خير البرية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم سلمنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمة ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi Fadil Ustaz Ustaz Imam kita tadi, Ustaz Imam satunya, ya. Alhamdulillah, apa khabar semua? Dan saf-saf kepimpinan Masjid Kota Raja, pegawainya, jawatan kuasanya, Syekh Jumaatnya dan lain-lain. Alhamdulillah, terima kasih. Dan tahniah sekali lagi dapat kita bertemu. Allah izinkan kita menyambung dan memperkukuhkan lagi ukhuwah Islamiyah di antara kita, Tuan Izanal, ya. Alhamdulillah. Dan Allah izinkan kita bertemu pada malam ini, malam yang ke-6 daripada bulan Sya'ban
Siang tadi 5, maghrib jatuh 6 Sya'ban 1443 Hijriah bersamaan 8 Mac 2022. Alhamdulillah, dan siri pertemuan kita pada malam ni adalah khalaqah ataupun siri yang ke-18. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini Allah izinkan untuk kita sama-sama melakukan audit diri dan muhasabah diri dalam siri kuliah At-Tahfiziyah Al-Islamiyah, yakni motivasi Islam. Alhamdulillah, marilah sama-sama lantaran kita Allah rezekikan panjang umur, berada pada bulan Sya'ban ini, mari kita renungi bersama tentang Sya'ban dan kepentingannya. Apakah motivation aspect yang boleh kita telusuri daripada tajuk ringkas berdasarkan masa yang terbatas ini, insya-Allah. Haji Syukri lebih kurang begitulah. Sihat Masya-Allah, alhamdulillah. Adinda Ustaz Bakhtiar saya nampak, belum nampak. Balik kampung. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Alhamdulillah. Rabbuna yusahhil. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, Sya'ban ini dari sudut bilangan bulan-bulan Islam ini dia jatuh bulan yang ke-8. Kadang-kadang kita nampak 8 tu lebih pada bulan orang putih, Ogos. Kita nampak Ogos terus nampak 8. Tapi kalau kata Sya'ban ni dia kabur lagi. Sebab itulah dalam kuliah motivasi Islam daripada tahun 2012, maka saya berkongsi tiap-tiap malam Syekh Jumaat tentang hari bulan. Dan kita letak tarikh Islam di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tu tinggi, tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam itu. Jadi dianya adalah bulan yang ke-8 dan bulan ke-7 Rajab kita telah tinggalkan ianya ataupun ia telah tinggalkan kita. Itu dia boleh vice versa yang itu. Panjang umur, bulan depan, bulan Islamnya kita masuklah bulan yang ke-9, yakni bulan yang ditunggu-tunggu, yang lebih kerinduannya, gamitan Ramadan al-Mubarak. Amin insya-Allah. Jadi bila bercakap tentang Sya'ban ini, setengah daripada tuan-tuan guru mengatakan bahawa Sya'ban ini mini Ramadan. Sya'ban ini adalah mini Ramadan. Dengan arti kata lain, ianya merupakan bulan gerbang memasuki Ramadan al-Mubarak. Dan disebut oleh ulama-ulama, oleh tuan-tuan guru kita yang mutqin, yang mursyid, siapa yang dapat menambah baikkan lagi amal-amal soleh di bulan Sya'ban ini, insya-Allah. Selalulah perkataan itu bermain di bibir kita. Insya-Allah. If God willing. Siapa yang dapat melazimi, menekuni, mengistiqamahkan amal-amal soleh dalam bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepadanya untuk melangsungkan, untuk meneruskan amalan-amalan yang memang baik ini di bulan Ramadan. Malahan ia akan meningkatkan lagi amalan kita. Sebab itulah dalam sirah nabawiyah menceritakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati pada bulan Sya'ban ini kesungguhan. Memang tidak dinafikan kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa juga perkara kebajikan. Namun bulan Sya'ban ni
agak menonjol, obvious. Cakap orang putih sikit lah tu Haji Zainal. Ya, saya tak apa nak boleh cakap Melayu. Sebab orang kampung saya orang putih ramai. Walaupun kulit tak berapa putih. Agak ketara lah. Di antara ketaranya Rasulullah tu puasa. Puasa sunat Nabi. Bulan Sya'ban ni sampai diberitakan ada Nabi berpuasa sepanjang bulan Sya'ban. Melainkan hari Syak' nak masuk Ramadan. Hari Syak' kita tahulah dari sudut fiqahnya bagaimana. Ya? Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita perasan betul-betul, ya, jangan perasan tapi perasan betul-betul. Tu ayat tu dia punya penekanan dia bagi makna lain. Kalau kita perasan betul-betul, kalau kita fokus betul-betul, ya, pada hari Jumaat kita pasti mendengarkan ayat ini dibaca oleh setiap khatib di rumah-rumah Allah. Ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Hari Jumaat orang lelaki sepatutnya dengar, kecuali dia tak datang sembahyang Jumaat atas sebab-sebab yang boleh diterima, atau sebab-sebab yang tak boleh diterima. Ada juga yang tak datang. Ataupun dia datang tetapi tidur. Ada tapi tak ada ni, susah ni. Faham tapi tak faham ni ramai dalam masyarakat kita ni. Ada tapi tak ada. Sebabnya punca dia tinggal satu doa yang Nabi ajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Doa itu pun sepatutnya kita baca setiap kali menghadiri kuliah, setiap kali menghadiri mesyuarat, musyawarah, setiap kali menghadiri usrah, setiap kali mendengar khutbah, dan setiap kali sebelum kita angkat takbiratul ihram. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Ayat itu sunnah kita baca. Lebih-lebih lagi sebelum kita angkat takbiratul ihram, sebelum menunaikan sembahyang wajib atau sembahyang sunat atau sembahyang fardu kifayah, namanya salat janazah. Ataupun solat yang kaifiatnya lain sikit, namanya solat gerhana bulan atau gerhana matahari. Kita baca tu, wahai Tuhan, aku minta lindung denganmu daripada bisikan, hembusan, godaan syaitan. Kita minta lindung daripada dia bisik-bisik kat kita, dia hembus-hembus kat kita. Orang utara kata dia kacau daun. Dia pakai perkataan daun, sebab orang kita ni semayang pun duk main daun juga lagi. Bukan rokok daun tu, yang tu. Balik umrah ada lagi kaki main daun tu. Ada balik umrah tak boleh buang puntung rokok, ada lagi. Ada Ustaz Umarah lah. Yang penting berubah. Berubah. Baru nama motivasi. Jadi minta lindung dengan Allah daripada hembusan bisikan godaan syaitan. Barulah kita boleh fokus solat, fokus khutbah, fokus kuliah, fokus daurah,
kita fokus. Sebab kita dah letak benteng, barrier daripada dia nak kacau kita. Sebab Nabi kata doa itu senjata orang beriman. Doa silahul mu'min. Silah mana? Weapon. Jadi senjata kita yang tak nampak ni tetapi kukuh, namanya doa. Dalam kitab Mishkatul Masabih, berapa jilid ada syarahnya tu, sepanjang hidup Nabi ni daripada dah Nabi jaga tidur walaupun Nabi sebenarnya tidak tidur. Sampailah Nabi nampak-nampaknya macam nak tidur, sebab itu adanya doa nak tidur. Hakikatnya tidak tidur Nabi, hanya tidur mata saja tapi bukan hati Nabi. Itulah Nabi. Sebab itu timbul hanya beberapa pertiga dari malam saja Nabi tidur. Imam Syafi'i pula bahagikan malam tu pada 3 pula. 1/3 rehat, 1/3 ibadat, 1/3 ilmu. Imam Syafi'i. Ini kata-kata depan meja ni adalah kata-kata Imam Syafi'i. Bila dengar majlis ilmu, dia punya kekuatan dia ialah membuat nota, catatan. Ni depan meja ni. Satu bidalan ataupun satu syair yang cukup berkesan. Tahniah pada pihak masjid meletakkan benda-benda bermanfaat untuk dilihat dan diperhatikan dan kena pada tempatnya diletaknya meja ni. Kata-kata Imam Syafi'i ini rahimahullah taala. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sambung doa tadi. Dan aku minta lindung denganmu daripada kehadiran mereka di kalangan kami. Kita tak nak syaitan ni hadir dengan kita. Kalau dia hadir ketika kita semayang, yang itu kadang-kadang lupa rakaat sampai terlupa sujud sahwi. Tengok. Itu yang kadang-kadang baca terus baca surah dia, Fatihah terlupa. Itu yang kadang-kadang aku ni nak sujud tilawah ke nak rokok. Ni cerita fiqah yang sedang saya bincang di masjid di Damansara. Cerita sujud tilawah. Hukum dia. Jadi nak cerita kenapa gangguan macam tu? Di antaranya kita kurang doa. Dan mendepani keadaan endemik yang diisytiharkan oleh kerajaan akan masuk 1 April nanti, penjarakan pun akan ditiadakan di masjid pada umumnya, tetapi tertakluk kepada kekuasaan negeri. Kita doa yang terbaik. Jangan sangka buruk. Jangan buat kerja orang lain punya kuasa. Sakit jiwa kita. Sakit jiwa kita. Kalau kita nak buat kerja orang lain, bukan kerja kita, kita cari risiko tak pasal-pasal, sakit jiwa, murung. Lepas tu kena darah tinggi, habis. Jadi kita relax, kita buat kerja kita, banyakkan doa, sangka baik selalu insya-Allah. Jadi mana kita minta doa dengan Allah, jangan dia orang ni, syaitan ni ada dengan kita. Kalau dia ada dengan kita, habis diganggu. Majlis ilmu kita diganggu, itu sembang. Badan ada, fikiran ke lain, mengantuk. Kita ingat dia mengangguk, dia faham. Rupanya mengangguk tu mengantuk. Itu yang sekejap tu keluar tengok handphone. Padahal majlis ilmu tak habis lagi. Handphone yang dilayannya. Bukan salah tengok handphone. Saya pun tengok handphone juga sebab banyak benda masuk. Tapi jangan hilang fokus saya mengajar. Jadi nak ceritakan, inilah benda-benda yang kita kena berikan perhatian. Kepada pengantin-pengantin baru, doa ni elok bagi. Doa malam pertama. Dah malam pertama belum? Dah, alhamdulillah. Doa malam pertama pun kena baca tu. Baik pengantin lelaki, baik pengantin perempuan. Sekian dimaklumkan, tak payah hurai panjang. It is understood. Okey, nak cerita. Betul. Kadang-kadang mak bapak tak ajar anak-anak teruna, anak dara dia nak masuk gerbang perkahwinan. Benda-benda ni tak dia ajar. Tapi orang tua-tua dulu dia ajar. A to Z. Sebelum tukar geran tu, perempuan tu,
pada suami, dia ajar benda-benda. Itu yang kata penting ilmu agama. Bukan setakat sekolah ke anak, sekolah agama je, tahfiz saja. Bukan. Ya. Keluarga wajib memain peranan dalam tarbiyatul aulad, dalam pendidikan anak-anak. Jadi bila masuk bulan Sya'ban, balik supaya kita tidaklah kata menyimpang jauh tajuk, tapi biar masuk balik dalam tajuk perbincangan dalam masa terhad ini. Apa dia? Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan mini Ramadan, dan dapati Nabi SAW banyak melakukan puasa sunat. Ya, walaupun bila bercakap tentang pelaksanaan puasa sunat sebulan, ada huraiannya. Itu kena belajarlah. Nak bercakap tentang selepas 15 Sya'ban boleh puasa sunat ke, puasa qada ke, puasa nazar ke, itu penting ilmu fiqh. Motivation dia bagi injection supaya kita cari ilmu-ilmu tu. Ya, sebab tu dalam motivasi ni insya-Allah many in one. Banyak benda dalam satu ni, ilmu motivasi. Baik. Kemudian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua lagi fakta tentang Sya'ban ini. Yang keduanya, bahawa Nabi SAW telah menyatakan bahawa terdapat 5 malam yang sifatnya sama ada dia tahunan ataupun sifatnya dalam bentuk mingguan. Detik 5 malam ini sama ada bulanan atau mingguan atau tahunan, ianya adalah saat doa tidak ditolak oleh Allah terhadap hamba. Makna doa tidak ditolak apa dia? Saat mustajab doa. Saat mustajab doa ni banyak, tapi in conjunction dengan Sya'ban ni Nabi sebut khas dalam hadis ni. Di antaranya sama ada kita dapat grab dulu ataupun tidak, iaitu malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Itulah kepentingan kita mengetahui tarikh-tarikh Islam. Dan yang kedua adalah separuh malam yang separuh daripada bulan Sya'ban. Apa dia? Yang dikenali sebagai malam nisfu Sya'ban. Itu saat mustajab doa. Malam pertama bulan Rajab sekali je dah setahun. Nisfu Sya'ban pun sekali je dah setahun. Hari raya, 2 hari raya tu sekali juga setahun. Tapi malam Jumaat mingguan. Sebab itulah tuan-tuan guru kita dulu-dulu yang pondok-pondok ni, maka diatur kita buat amalan-amalan malam Jumaat. Ya, dengan tahlilnya, dengan baca surah Yasinnya, dengan membaca penambahbaikan surah Al-Kahfinya, sama ada pada malam Jumaat atau pagi Jumaatnya. Sebab apa? Dia nak gabungkan banyak amalan dalam satu zon waktu, namanya Jumaat, sama ada malam atau siang. Jadi pada malam nisfu Sya'ban ini, ya, adalah malam yang doa tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita kira daripada sekarang. Hari ini malam ke-6. Berapa hari lagi nak pergi 15 Sya'ban? Itu nombor 1. Nombor 2, kita kena ingat 15 Sya'ban ialah malamnya. Lepas tu orang tua-tua dulu dia bercakap hari Ahad malam Isnin. Orang tua-tua dulu tu dia punya mind setting dia tinggi tau. Dia selalu cakap tu bila melibatkan malam lah. Hari Sabtu malam Ahad atau malam Minggu. Dia jarang katalah hari Sabtu, dia mesti ikut dengan hari Sabtu malam Ahad.
Orang dulu bercakap. Dia ambil kira malam tu. Ada dia punya filosofi bila sebut malam tu sebenarnya. Jadi kalaulah untuk 1443 ni, nisfu Sya'ban jatuh berapa hari bulan? Tadi siang 5 Sya'ban. Nak pergi 15, 10 hari lagi. 10 hari lagi. Tapi itu dah siang. Siang 15, maknanya 9 hari lagi. Hari ni 6 Sya'ban malam. Nak pergi 15 Sya'ban, 9 hari lagi. Untuk dapat malamnya tu. Sebab malam nisfu Sya'ban ialah siang 14 Sya'ban. Siang 14 Sya'ban, maghrib itu nisfu Sya'ban. Kiralah hari apa tu. Dia bagi cepat, jawapan cepat. Nisfu Sya'ban jatuh berapa hari bulan? Orang putih. Campur 9 hari lagi. Campur lah. Angguk-angguk je campur lah. Hari ni 5 Sya'ban siang campur 9. Apa tu? Takkan nak kira jari kaki, jari tangan. Orang tenung gitu orang boleh tahu dah. Cepat. Jadi nisfu Sya'ban hari apa, berapa hari bulan orang putih? Kita nak tengok kalender pula. Saya bagi masa. Nanti sebelum tutup nanti, Tuan Haji Zainal kena bagi tahu nisfu Sya'ban berapa hari bulan. Homework, sebab dia ni memang setiausaha yang paling canggih membuat catatan. Memang saya respect lah. Nanti Haji Zainal bagi tahu berapa hari bulan nisfu Sya'ban. Okey, tak apa. Jadi itu saat mustajab doa. Dan sebelum saya nak pergi kepada huraian saat mustajab doa ini, maka ada disebut di dalam pepatah Arab tentang Sya'ban ini. Apa katanya? Rajab syahrul istighfar. Rajab ni bulan memohon keampunan. Dah lepas lah. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban syahrus salawat, bulan kita memperbanyakkan salawat. Sebab tu saya kata tadi, hari Jumaat khatib baca ayat tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang Allah nyatakan sesungguhnya para malaikat, Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah ke atasnya dengan salawat yang terbaik. Makna lebih kurang begitulah, dengan salawat yang sempurna. Saya teringat waktu muda-muda dulu sebagai da'i, saya banyak keluar negeri dan keluar negara. Di antara tempat saya pergi, kalau keluar negeri ni, di antaranya Johor, Darut Ta'zim, JDT lah, JDT. Bila saya turun Johor, selalunya saya dengan Dr. Harun Din, almarhum ayahanda Tuan Guru, Datuk Dr. Harun Din. Beliau kalau turun dia mancing lah. Minat dia mancing, tapi bukan macam orang sini mancing. Kadang-kadang mancing dekat tepi parit tu sampai tak semayang zuhur pun ada. Tapi memang mancing pro punya mancing. Kalau saya turun Singapura, di luar negara, saya sama dengan Datuk Ismail Qamus. Jadi waktu saya menerima jemputan di Johor dan di Singapura beberapa kali juga, banyaklah. Saya juga dijemput membaca khutbah di masjid-masjid di Johor dan di Singapura. Tidaklah terkejut, tetapi keterujaan itu timbul sebab saya tidak diberitahu oleh Johorian
Ya. Bahawa di sini kalau baca khutbah sampai ayat itu tadi dalam teks khutbah, tapi di sana saya tak pakai teks masa tu. Mereka benarkan untuk cakap tanpa teks, ya. Sebab kita pendakwah jemputan diisytiharkan di radio-radio Singapura, kita turun. Jadi bila kita baca ayat itu Tuan Haji Zainal, nasib baik saya ceramah ni jenis CD, dia tak ada berebut sangat kan. Macam ni lebih kurang. Kalau saya khutbah pun begitulah. Bila berhenti ayat tu, satu masjid bergema. Sebab apa? Ya ayyuhalladzina amanu, itu seruan. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu semua ke atasnya, wasallimu taslima, dan melepaskan salam yang sempurna. Jadi satu masjid tu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, bergema satu masjid di Johor dan di Singapura. Bila saya turun Johor jadi macam tu, maka saya faham Singapura pun macam itu, betul. Saya dapati di Johor dan Singapura amalan ini ketika khutbah Jumaat memang satu masjid dia selawat bila khatib baca ayat tu. Kita di sini tak ada kan. Kita sini diam. Tak apalah, diam pun diam, nak jawab pelan-pelan pun bagus juga. Sebab itu suruhan. Kita sini lagi hebat lagi ni Syekh Jumaat. Yang kadang doa pun tak mau doa. Ni jenis-jenis yang berat-berat mereka ni, kes-kes berat ni, doa tak nak, angkat tangan tak nak, sapu muka tak nak. Oh, puak-puak ni elok dia rotan je seorang-seorang tu, semua tak nak. Orang makin tak, dia semua tak nak. Macam pandai benar. Baik, sekian ni maklumkan, jangan marah. Tapi itu memang realiti. 43 tahun saya berceramah, ni tahun ke-43 je macam-macam manusia jumpa. Baik. Jadi tentang Sya'ban ni, ada pepatah Arab mengatakan syahrus salawat, dan ayat itu tadi, ayat yang menyuruh salawat tadi tu turunnya pada bulan Sya'ban. Itu dia punya keistimewaan. Ayat yang khatib baca tadi tu, yang jamaah bersalawat di Masjid Singapura dan Johor tu, ayat itu turun pada bulan Sya'ban. Sebab itulah tuan-tuan guru kata, bulan Sya'ban ni kita disuruh memperbanyakkan salawat. Memang kita salawat semua, ya. Orang yang tak nak salawat ni sebenarnya memang tak nak syafaat Nabi, wal'ayazubillah. Tapi bulan Sya'ban ni lebihkan salawat. Salawat ni macam-macam jenis ada, beratus jenis salawat. Ada satu kitab yang saya miliki, semua cerita salawat Syekh Jumaat. Ratusan salawat dalam tu, tujuannya apa? Tujuannya untuk rawatan, perubatan, ruqyah. Salawat dalam konteks rawatan perubatan Islam. Allahu Rabbi. Itulah the power of salawat. Kita hormat azan insya-Allah. Oh, 2 minit lagi? Okey, 2 minit kita buat cara 2 minit. Okey. Baik. Jadi maknanya Sya'ban ni bulan kita disuruh memperbanyakkan salawat. Bacalah macam-macam salawat ada. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Oh, salawat tu cukup power khasnya hari Jumaat. Nabi suruh baca. Nabi suruh baca tu bukan maknanya Nabi arahkan begitu-begitu untuk bangga. Wal'ayazubillah. Bukan Nabi manusia begitu. Tapi apa yang Nabi cakap adalah arahan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah Nabi itu bercakap daripada hawa nafsu dia, melainkan apa yang Nabi cakap. Termasuklah ayat salawat tadi yang turun bulan Sya'ban itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu. Sebab itu bila sahabat tanya,
Macam mana kamu ya Rasulullah berselawat ke atas diri kamu sendiri? Nabi pun bacalah selawat itu juga. Mana ini adalah arahan Allah. Bukan Nabi yang pandai-pandai suruh selawat. Allah suruh selawat. Jadi kita hormat azan lah. Dah. Bagi tuan muazzin kita ambil nafas sikit depan mikrofon. Jadi kita relax. InsyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit lagi sampai 9. Boleh? Boleh ya? Ya? Oh ya. 9:05 minit. Minta lebih 5 minit boleh? Terima kasih. Saya bukan menawar. Saya minta tambah. Sebab kalau habis cepat sangat, saya yang selalu salah. Lewat. Jadi saya mula lewat lebih cepat. Tak tidur saya. Sekian dimaklumkan. Okey. Yalah. Saya dengan warga kampung Jawa ni dah lama sebenarnya. Daripada masjid lama lagi. Ya, lama sangatlah. Ya. Allahu Rabbi. Jadi Sya'ban ini syahrus salawat. Bulan kita memperbanyakkan salawat. Cuma salawat ni selawatlah betul-betul caranya. Kalau nak sebut Sayyidina, itu dah yang terbaik. Dan kalau sebut bagi betul Sayyidina. Ya tu sabdu baris di bawah. Jangan baca Sayyidina. Sayyidina tu Scrabble tu, main Scrabble tu yang susun huruf. Itu Sayyidina. Ini Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat betul-betul. Ya, gitu. Baik. Manakala Ramadan, kata ulama, syahrul Quran. Sedih kita maklum, Ramadan ni bulan Al-Quran. Jadi Rajab bulan keampunan, Sya'ban bulan bersalawat, dan Ramadan bulan Al-Quran. Itu cerita dia. Jadi berbalik kepada malam nisfu Sya'ban. Haji Zainal dah dapat dah berapa bulan? Nisfu Sya'ban. 18 hari bulan Mac. Ya? Hari Jumaat. Maknanya Maghrib tu 15 Sya'ban. Betul ya? 18 Mac. 18 Mac. Ya? 18 Mac. Makna Maghrib 18 Mac tu 15 Sya'ban. 18 Mac tu bersamaan dengan 14 Sya'ban siangnya. Betul ya? Okey, baik. Itu ingat baik tu. Baik. Jadi malam nisfu Sya'ban itu, separuh daripada bulan Sya'ban itu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolak doa orang-orang yang beriman, except cakap putih lagi, kecuali beberapa golongan. Wal'ayazubillah, janganlah Haji Syukri kita masuk dalam golongan tu. Sebab berdoa pun Allah tak terima. Ya. Saya nak sebut sikit aja. Sebab yang sikit inilah yang banyak sebenarnya dalam masyarakat kita duk buat. Golongan yang tidak diterima doanya. Padahal malam nisfu Sya'ban doa tidak ditolak. Mana diterima. Tapi golongan ini tidak diterima doanya. Ya, apa dia? Golongan yang memutuskan tali persaudaraan. Kalau Arabnya yang memutuskan silaturrahmi. Sebutan betulnya silaturrahmi, cuma dilajukan jadi silaturrahim. Begitu. Dia bukan silaturrahim, bukan.
silaturrahmi. Arabnya itu. Cuma sebut cepat silaturrahim. Begitu. Dia itu balik kepada kaedah membaca istilah Arab atau baca Quran. Golongan yang memutuskan silaturrahim ini, doanya tidak diterima. Allahu Rabbi. Kenapalah perkara tali persaudaraan ni, hablum minan nas, hubungan sama manusia ni amat ditekan oleh Islam. Bila Allah menegaskan, Nabi menegaskan, Islam lah yang menegaskan. Sehingga Nabi bersabda yang mafhumnya apa dia? Tidak sempurna iman di kalangan kamu atau di antara kamu selagi dia tidak kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih akan dirinya. Sebab dalam Islam ni tak timbul masalah jaga tepi kain orang. Islam ni bukan suruh jaga kain je. Kita sekarang jaga kain pun, tukang jahit kain makin jahit makin koyak fashion sekarang ni. Jadilah fashion itu, Haji Zainal, fashion halal haram. Dirapatkan kaki halal, dilangkah besar haram. Nampak dia. Jadi maknanya orang yang memutuskan tali persaudaraan ini sebenarnya dia tidak mengambil pusing tentang Allah suruh kita jaga hubungan sesama manusia. Soal kau semayang itu cerita lain. Soal kau pergi haji itu cerita lain. Soal kau pergi umrah tiap-tiap tahun itu cerita lain. Soal kau infak berpuluh-puluh ribu ke mana, ke masjid, ke mana yatim, tahfiz, itu cerita lain. Soal kau sayang mak bapak, itu cerita lain. Soal kau datang masjid 5 waktu, itu cerita lain. Kenapa cerita lain? Kalau kau buat benda-benda yang wajib ini, tetapi kau duk mengumpat orang, kau bergaduh dengan orang sampai lani, tak berbaik lagi. Sedangkan Nabi bersabda tidak halal orang Islam tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi 3 hari. Kalau dah 5 tahun tak bertegur, di sana 5 tahun, 1 tahun 366, 365 hari, tahun lompat. Kalau tahun hijrinya 360 lah lebih kurang. 3 hari pun Nabi tak benarkan, mana Allah haramkan kita tak bertegur siapa tahu. Kalau 3 tahun, ya betul, dalam 3 tahun tu kau pergi haji, ya betul. I pergi haji tak ada apa-apa pun jadi ustaz. Tak sesat pun, tak kena sepak dengan arak pun ketika sujud dalam Masjidil Haram, dia kata tak ada pun. Tak ada pula masuk wadid. Oh, dia duk kira macam tu. Kalau tak kena macam tu, makna dia okey lah, kata dia. Islam tak kata macam tu. Tapi kau balik, 3 jiran tetangga kau masih kau bergaduh lagi. Kau buat kenduri kenara, kau jemput pun tidak. Dan kau panjangkan pula sifat-sifat mazmumah yang terkeji ini pada anak dan cucu cicit menantu kau. Korang semua ingat, jangan duk berkawan dengan tu rumah nombor 3, rumah nombor 7, rumah nombor 8. Pesan pula jangan berkawan. Ni apa punya bapak ni? Sebab itu budaya kita tengok kadang-kadang kita tak perasan. Budak-budak ni daripada kecil lagi kadang-kadang diajar ni putuskan silaturahim. Apa budayanya? Tak nak kawan. Tengok budaya tak nak kawan ni. Tak nak kawan dengan kau. Lama-lama mak bapak pula campur tangan. Tak payah kawan dengan anak pakcik itu. Bukannya senonoh. Mak bapak pula ambil saham. Jangan kawan. Jangan kawan ni putuskan silaturahim lah sebenarnya. Tak perasan tu. Ni budaya-budaya tak nak kawan ni. Ya semayang, betul semayang. Hitam dari. Betul.
Qiyamul Lail, bulan puasa 10 malam, iktikaf kat masjid. Ya, tapi kau bergaduh, kau tak minta maaf lagi. Tak kira lah siapa salah pun. Kau tak minta halal belum? Kau fitnah dia merata-rata, kau dah tarik balik tak fitnah tu di tempat kau tebarkan fitnah tu. Kau fitnah orang sampai orang tu hidup susah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dalam Quran ada 2 ayat tentang fitnah. Allah gunakan istilah lain-lain. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Akbar. Satu lagi, wal fitnatu asyaddu minal qatl. 2. Satu akbar, satu asyad. Akbar ni lebih besar, asyad ni bersangatan. Dan menebarkan fitnah, buat fitnah ni lebih besar, lebih dahsyat daripada membunuh. Quran tu. Ya, bukan bunuh tikam dengan pisau. Kita bunuh jiwa-jiwa dia. Sampai dia down. Sampai masyarakat sangka buruk dengan dia. Kita buat laporan-laporan yang tak betul tentang dia. Kita tulis surat, buat benda-benda tak elok sampai hidup dia diuji. Merana tak ada orang beriman, dia kena fitnah, dia lagi syukur pada Allah. Pahala Allah nak bagi dalam keadaan free of charge. Sebab itulah cerita memutuskan silaturahim ini amat ditekankan dalam kehidupan masyarakat. Udah-udahlah tu. Kalaulah ada 10 orang lagi dalam senarai hidup kita ni, yang kita panjang-panjangkan pula pada anak beranak kita, jangan berkawan dengan dia, jangan berbaik dengan dia, masih lagi berakar umbi, ni berat. Tunggulah masa ghar-gharah nanti, nyawa di sini nanti tahulah kau langit tinggi rendah. Ya betul kau semayang, ya betul kau sedekah, kau infak, ya betul kau pergi haji, ya betul kau pergi umrah, betul. Ya betul kau pergi ziarah kubur mak bapak kau tiap-tiap bulan, betul kau buat tahlil tiap-tiap minggu, ya. Tapi kau dengan manusia, engkau gagal. Engkau hanya nampak berjaya dengan hablum minallah, hubungan kau dengan Allah. Semayang dengan Allah, sedekah dengan Allah, walaupun kau niat atas nama arwah, tapi hubungan kau dengan manusia, kau fitnah dia. Fitnah ni dia putus silaturahim ni di antaranya sebab fitnah lah, dan putus silaturahim di antaranya sebab bergaduh. Ada sebab bergaduh. Bergaduh ni kadang bukan besar mana pun, sebab tak pulangkan cangkul je. La ilaha illallah. Cangkul pun dah bukan second hand, dah tak tahulah triple fourth hand dah punya cangkul. Tak pulang cangkul boleh bergaduh. Kucing berak rumah sebelah, kucing berak pun tuan kucing kena. Pasal itu je putus silaturahim. Allah, itu nampaklah tu ada sebab tu. Ya. Sebab buat bumbung rumah, tiba-tiba air hujan kena dekat cucur atap dia, masuk rumah sebelah. Itu pun boleh bergaduh tuan. Orang rumah sebelah panjangkan sikit dia punya porch. Soalnya menyalahi MPK ke tidak, itu cerita lain. Tapi panjangkan sikit rumah ke depan pun boleh bergaduh. Panjangkan rumah 10 kaki kat belakang nak buat dapur pun, rumah teres, bergaduh juga. Padahal bukan dia minta duit kau pun. Dia besarkan rumah, apa yang kau sakit makan Panadol. Dia beli kereta pun second hand Haji Syukri. Oh, walaupun Mercedes second hand, bukan brand new. Recon tu maknanya second hand lah, recondition punya kereta. Itu yang kau sakit hati tu kenapa? Bukan sakit hati tuan, dia kata. Tapi mana dia dapat duit? Peduli apa duit dia, bukan duit kau. Yalah dia beli cash ke hutang. La ilaha illallah. Sampai macam itu. Yalah dia kan kerja pion je. La ilaha illallah. Dia kan kerani je, dispatch tapi pakai kereta.
Honda City. Lantaklah dia nak pakai lori macam cerita Alibaba. Kan lantak dia lah duit dia. Yang kau sakit hati kenapa? Patutnya bila adik-beradik, jiran tetangga beli kereta, alhamdulillah, Allah murahkan rezeki saudaraku. Ya Allah, seronoknya aku. Senang hidup dia. Guru-guruan kan ni, dah pakai kereta baru ni, nanti boleh tumpang pergi pasar. Boleh. Orang tak ada sangka baik buruk dengan kita. Kita yang sangka buruk tu. Yang itu putus silaturahim. Ya betul kau nampak dia tu piun. Piun tu kerja yang kau nampak. Kau tahu tak di kampung dia ada 10 pintu rumah sewa. Takkan dia nak cerita dia nak pukul kompang satu kampung. Oh ya, aku ada 10 pintu rumah sewa. Aku beli kereta, kau jangan bising-bising tahu. Takkan nak cerita macam tu. Come on baby. Kita ada muruah diri. Tak perlu cerita. Dia walaupun pion, kau tahu tak isteri dia tu anak toki emas besar dekat Terengganu. Anak toki emas tahu. Mas Terengganu dengan Mas Kelantan ni tahu-tahu je lah macam mana nilai. Bukan Mas Zulian yang tiruan tu. Anak toki emas keturunan dia 10 pintu walaupun dia pion. Salah ke dia nak besar rumah, dia nak beli lori ke nak beli apa, lantak dia lah. Kerana itu boleh putus silaturahim. Allah, saya kena cakap macam tu biar dia terasa tu sampai ke tulang sumsum malam ni. Kadang-kadang kita tak perasan. Kenapa kita senang hati bila orang susah dan kita susah hati bila orang senang? Kadang-kadang ini kita yang memutuskan silaturahim. Bukan ada bergaduh apa pun. Kerana orang itu Allah bagi rezeki lebih. Kita sakit hati. Kita semayang. Yes, kita semayang. Lepas duk mengumpat, mengata orang dengan bini, pergi jadi imam lagi kat surau. Janggut simpan lagi. Tasbih kat tangan dah. Sebelum tu mengumpat dengan bini tu. Ya awak tengok orang tu beli set tu. Prabu Jati tu. Yalah mak dapat duit bang. Tak tahulah. La ilaha illallah. Habis orang masjid nak pakai kereta buruk aja, tayar botak aja. Ustaz-ustaz ni kena pakai kereta yang pintu boleh tercabut je tu. Nak pergi ceramah macam saya nak pergi ceramah jauh-jauh. Takat nak pakai kereta buruk begitu je, nak sampai macam mana? Yang orang politik, yang artis, yang ahli sukan, bukan main lagi, dapat free lagi. Penyanyi-penyanyi dan sebagainya, tak ada pula sibuk. Ini orang menang musabakah, kita sibuk. 50,000 dapat. Baca Quran 10 minit. Kau baca dah tengok, boleh baca macam dia. Yang penyanyi tu nyanyi satu lagu 25,000 apa hal? Apa yang sakit hati sangat dengan agama ni? Mana hormat kita dengan orang agama? Baik itulah kita terima musibah demi musibah. Hati itu busuk. Sebab itu Nabi ajar, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kan itu doa yang Nabi ajar sebelum kita bagi salam. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia. Tengok hati ni boleh bolak-balik. Jadi kita minta Allah jaga hati kita, kita jaga hati kita. Itu baru kita jaga kita, Allah jaga kita. Padan muka. Kena COVID dia. La ilaha illallah. Oh itu abang doakan dia kena COVID. Tak adalah doa tapi padanlah muka dia. La ilaha illallah. Lepas tu pergi semayang asar pakai jubah. Tengok. Ini nyatalah bahawa sembahyang engkau tidak dapat mencegah fahsyak dan mungkar. Kau sembahyang betul. Inilah fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kecelakaan neraka wail sembahyang tapi leka lalai, tak ada kesan sembahyang.
Jadi itulah perkara yang kita kena jaga. Satu daripada golongan yang disebut malam nisfu Sya'ban tidak termasuk dalam orang yang diterima doanya. Wal'ayazubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, keluarga kita, saudara mara kita, masyarakat kita, ahli qaryah kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu malam ini. Dan jangan lupa 18 hari bulan nisfu Sya'ban tu Haji Zainal ya. Nisfu Sya'ban ni pun gaduh lagi. Kita nak baca Yasin 3 kali ke sekali? La ilaha illallah. Bagi saya tak penting kali-kali tu. Yang penting baca betul. Kau baca 3 kali pun kau baca sampai 15 minit tak apa barang. 83 ayat baca 5 minit Yasin. Berkarung-karung dah tajwid dengan fasahahnya salah. Quran ni bukan main baca je. Al-Mulk, Al-Murtu 30 ayat tu jangan main baca je, betulnya. Al-Kahfi itu 110 ayat bukan main baca je. Walaupun 10 ayat awal, 10 ayat akhir bukan main baca. Baca tu biar betul Quran ni. Jadi kalau nak baca juga Yasin, bacalah tapi cukup sekali. Baca betul-betul elok-elok. Kalau sekali kita baca Yasin 20 minit, kalau nak buat 3 kali 1 jam lah, 20 kali 3. Ini sekali 20 minit, 3 kali 25 minit. Apa barang? Itu namanya nak makannya tu macam mana? Jenguk teguk panjang je. Malam ni ada nisfu Sya'ban, ada jamuan ke kat belakang? Ada bekal ke? Cukup ke tidak? Sedap ke tidak? La ilaha illallah. Jadi baca sekali dekat masjid, balik rumah, jangan bagi rumah tu jadi kubur, baca kat rumah sekali. Lepas tu pergi tempat kerja, baca sekali. 3 kali juga. Lagi penuh keberkatan. Jadi sama-sama kita jangan lupa dan hidupkan malam nisfu Sya'ban. Jangan kita saja, ahli keluarga kita pun kita ingatkan, ya. PM dalam grup keluarga kita, jangan lupa malam nisfu Sya'ban. Kalau nak puasa ke macam mana, jangan lupa. Kepada yang belum habis lagi puasa qada Ramadan, cepat-cepat qada. Yang ada puasa nazar yang belum bayar-bayar lagi, cepat bayar. Umur ni memang tak, Allah dah tentukan, cuma kita yang tak tahu bila. Jadi bereskan hutang kita dengan Allah daripada bagi puasa nazar. Jangan main-main. Jadi itu saja untuk malam ni. Ampun maaf yang baik daripada Allah. Silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم سلمنا في شعبان ikut وبلغنا رمضان. Ya Allah, selamatkanlah kami pada bulan Sya'ban ini, dan ya Allah sampaikanlah kami, temukanlah kami dengan bulan Ramadan yang akan datang dengan amalan salih insya-Allah taala. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. والله أعلم. Terima kasih.